أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menawi peluang untuk boleh kita mai jumpa sekali lagi. Sambung daripada pengajian yang telah lepas, iaitu pengajian pembukaan masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hari ini kita nak sambung di perlantikan putera mahkota masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, muka 27. Surat tarikh 2 Mutawassithah, muka 27. Kita tengok le bawah. Perlantikan putera mahkota Kanteng Tang Makura Cekuman. Kanteng Tang Makura Cekuman. Boleh jadi kita ngong lagi, insya-Allah kita akan urai deh. Pada tahun 50 ni Hijrah ataupun 970 ni Miladiyah. Muawiyah meletakkan anak lelakinya Yazid sebagai putera mahkota, yang mana beliaulah selaku bakal penggantinya setelah ayahanda meninggal dunia nanti. Muawiyah mengubahkan undang-undang khilafah yang telah diadakan masa Khulafa' Rashidin, lalu dijadikan hak mutlak dan turun-temurun. Perbuatan Muawiyah seperti ini telah melanggarkan janji-janji dengan Hasan bin Ali sewaktu penyerah kekuasaan khilafah dahulu, yang mana telah disyaratkan satu daripadanya bahawa hendaklah pangkat dan khalifah itu setelah meninggalkannya nanti diserahkan keputusan pemilihan kepada Dewan Pemusyawarat Umat Islam. Alasan yang beliau melakukan yang demikian itu ialah untuk menjaga keselamatan umat Islam dan menjauhkan mereka daripada perselisihan ataupun perselisihan makna tulah tu yang sering berlaku di masa yang lampau ikuran memilih khalifah. Namun begitu perbuatannya yang keluar dari lingkungan undang-undang itu menimbulkan juga permusuhan yang hebat hingga meletus pemberontakan selepas beliau meninggal dunia. Baik, perlantikan putera mahkota ataupun Kanteng Tang Makura Cekuman, apa nama? Iaitu pesan Muawiyah kepada orang, pada rakyat ramai-ramai, kata dia nak latih lepas pada dia mati itu akan dilatih anak dia hak nama Yazid untuk mai ganti tempat dia, untuk jadi khalifah ganti dia. Ni orang panggil melatih putera mahkota. Muawiyah dia tukar undang-undang dulu, undang-undang pada masa Khulafa' Ar-Rashidin. Kerana dulu tu nak latih dia jadi khalifah, kena buat musyawarah, panggil musyawarah mari, panggil orang hak penting-penting mari musyawarah, kata nak latih dia jadi khalifah. Setuju tak atas dia, maka dia tulah jadi khalifah. Sayyidina Muawiyah pada ketika ia jadi khalifah, dia tukar hak tu. Tak sirah sorak, pakai semua putusnya duduk di khalifah sekarang, iaitu dia. Dia kata dia ada hak mutlak, ada hak doi sembun, kata nak tentang wi dia jadi pun tak apa lepas dia. Dan
orang hak nak jadi tu turut turun temurun, turut terakun, turut apa nama ni? Turut raja wong. Tu dia. Jadi bermakna kata apa? Bermakna kata ia silap janji dengan Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali hak ia la'aq daripada khalifah, la'aq cak tamneng khalifah dulu, ia janji dengan Muawiyah. Kata Muawiyah, tahun ni saya tak kuasa nak jadi khalifah, tak boleh nak jaga fitnah, tapi Muawiyah boleh jaga. Lepas pada Muawiyah jadi, berlepas ni kena serahlah tamneng kepada kongklang, kepada kalak tang supaya dulu-dulu. Tu dia. Hak tu janji yang mula-mula. Tapi Muawiyah tukar janji. Tak ada waktu turut supaya dengan hak ia janji. Alasan, ada headphone. Alasannya apa? Alasannya Sayyidina Muawiyah kitkan kelai. Tengok dah depan kata kalau tamneng khalifah giduk di kongklang mula, giduk di majlis sorak mula, akan berlaku fitnah serupa dengan berlaku fitnah pada masa Sayyidina Osman, pada masa Sayyidina Ali. Akan berlaku perbunuhan. Akan ada orang bunuh khalifah pula. Akan berlaku orang bunuh khalifah pula. Akan berlaku pecek fuak pula. Kerana sekarang lah ni Islam satu, tapi ada kat sikit-sikit je kena ada. Tapi kebanyakan orang Islam tu satu. Habis Sayyidina Muawiyah boleh buat ni. Kerana kebanyakan orang Islam satu. Pas kalau orang Islam satu dah, gi buat rabuk biasa dulu, akan berlaku perpecahan pula. Hak ni nampak dia ni nak jadi khalifah, hak ni nampak dia ni nak jadi khalifah. Kerana orang Islam kau tu ramai. Orang Islam kau ni ramai. Negeri luas Islam ramai. Dia tak serupa dengan dulu. Dulu pada masa Sayyidina Abu Bakar boleh pilih. Kerana orang Islam tu tak lebih daripada 300,000, tak lebih daripada 200,000 ni. Tak ada sampai sejuta, tapi hak ni lebih berjuta-juta. 48 juta. 48 juta ni pakat nak wi orang hak dia dekat kenal, wi orang hak dia kenal jadi khalifah. Lalu itu Sayyidina Muawiyah tak panha tentang orang anak dia untuk mai ganti dia selalu dah. Jaga keselamatan orang Islam, jaga fitnah hak nak berlaku pada orang Islam, jaga perselisihan hak nak berlaku dengan orang Islam. Tu dia. Tapi apabila Sayyidina Muawiyah mati sungguh, ia tak lari juga daripada ada putatan. Ada orang totan juga dengan kanteng tang baik ni. Kalau dia jadi tak apalah, dia boleh kontrol. Tapi apabila cuang rawang Royto khalifah sagi tu, ia ada orang nyocoh juga. Ia ada orang nak ngaruk juga. Siapa kok berlaku kuamkit untuk totan kepada khalifah Kunmai. Tu kita akan kecek pada masa khalifah yang kedua, Yazid bin Muawiyah, insya-Allah. Sambung lagi dan kita nak berhabis pada kali ni dah. Wasiat Muawiyah kepada anak dia. Pesan ni Muawiyah kepada anak dia. Terbaca sikit. Muawiyah berpesan kepada anaknya mengenai diri orang-orang yang menjadi seteru. Sungguh pun pesan Muawiyah yang ada dalam buku tarikh supaya Ibnu Katsir nak perawat nama Ibnu Katsir royak wasiat Muawiyah Mumneng Imam Zahabi kecek juga, tapi kecek tak serupa belaka. Sebab apa? Sebab pesanan Sayyidina Muawiyah ni banyak. Tu dia. Dan hak pesanan Muawiyah hak duduk dalam surat kita, iaitu pesanan hak Imam At-Tabari. Pesanan hak Imam At-Tabari. Dan pesanan ni ada orang panggil sairengan tu ada punah sikit. Yang ustaz baca, bukan sekat baca dalam surat ni tak, baca dalam surat buku-buku hak duk ngaji zaman dulu, duk bahas, duduk wicai tentang pesanan Sayyidina Muawiyah. Kalau kita tengok
dalam pesan ni hak duduk dalam surat kita nampak nak sutong sikit, nampak nak hot sikit. Jadi kita tengok sini nama jadi bunuh, jadi sang bunuh orang jadi mudah-mudah betul kan. Kita telah tengok dah. Lepas tu kita nak tiap dengan hak email lain. Dalam buku lain, hak nampak soft sikit, hak nampak kata pen paidai kata orang Islam sama Islam nak kecek back ni. Kita tengok. Muawiyah berpesan kepada anaknya mengenai diri orang-orang yang menjadi seteru politiknya dan cara untuk menghadapi mereka. Sayyidina Muawiyah pesan kepada Yazid, anak dia, ketika dia nak mati tu, pesan wasiat kepada anak dia tentang orang-orang hak sakut dengan kanmeng. Lepas tu cara-cara nak rapme, cara-cara nak ngatasi, nak aucenak tu kena buat baik no. Kita tengok seterunya adalah seperti berikut. Satu, ya seteru lah seolah-olah pergi atas seteru jadi sutong sikit. Kalau kita tengok hak Imam At-Tabari dalam surat kita lah. Tak apa kita baca. Satu, Hasan bin Ali. Seteru mula-mula ialah Hasan bin Ali. Royak aku anak ya Yazid. Hasan bin Ali pia. Titih Nabi. Ahli syurga. Tapi pergi jadi seteru tang kanmeng. Tak ada apalah. Ya kanmeng ya tak ada siapa baik. Agama duduk atas pada kanmeng. Umat Islam tapi kanmeng ni dia ada kuam kit dia tak serupa. Orang panggil seteru tang kuam kit. Cutjinya duk tak sama, dia panggil seteru juga. Tapi bukan seteru orang Islam lah. Tu. Pergi mula-mula Hasan bin Ali hendaklah ditangkap beliau dan jangan dibunuhnya dan berilah perbelanjaan cukupannya. Muawiyah pesan kepada Yazid, seteru mula-mula ialah Hasan bin Ali, cucu Nabi. Igak ya, kak tua ya. Tapi jangan bunuh. Tapi kena makan ni ya kena gapo hak ya nak guna. Misalnya ya nak guna kuda. Kuda. Tapi kena ada orang jaga. Ya nak pergi mana? Kena ada orang jaga. Kak tua ya pergi diri ya. Tapi jangan bunuh. Tu dia. Husain bin Ali. Jangan bunuh Husain. Tu dia. Adik kepada Hasan. Sayyidina Hasan mati dah. Ada Husain. Okay. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Beliau tidak begitu bahaya oleh kerana beliau seorang yang sangat patuh kepada Allah, mencari jalan ke akhirat. Sebab itu janganlah beliau diganggukan. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Dia ni ahli ibadat. Jangan pio ganggu yo. Sebab dia tak ada sakut dengan kamu, dia tak mainkan meng. Dia apa? Dia nak akhirat so. Lalu itu jangan karu Abdullah bin Umar. Yang ketiga, Abdurrahman bin Abi Bakr. Seorang yang tidak tertahan hati jika melihat gadis-gadis cantik. Sebab itu asal sahaja dapat dipengaruhi yang sesuai dengan kemahuan nafsunya, tentu akan tertutup mulutnya. Yang ketiga, Abdurrahman bin Abi Bakr. Abdurrahman anak Abu Bakar. Abdurrahman ni dia tak boleh kalau tengok wanita hak cantik-cantik. Orang tina jangan dia tak boleh Lalu itu carilah seorang mana hak dia kena ambil dia tu gi duk layak Abdurrahman. Gi duk layak Abdurrahman. Dia akan katuk mulut dia. Dia akan tak mai kamu di Abdurrahman tu. Seolah-olah Abdurrahman dia tak kena kecek banyak. Hak jangan dia senyap diri. Seolah-olah gitu. Tapi dalam riwayat hak lain, dalam kitab hak lain tak ada sebut Abdurrahman baik ni. Tak ada sebut kata Abdurrahman bin Abi Bakr baik no dak. Tak ada masuk dalam wasiat lah Abdurrahman bin Abi Bakr. Dalam riwayat orang lain. Yang keempat, Abdullah bin Zubair adalah orang yang sangat berbahaya di antara mereka-mereka yang telah tersebut. Kalau dibiarkan, beliau adalah
tanda negara akan sengsara. Oleh yang demikian, indainya di mana sahaja bertemu beliau, hendaklah dibunuh dan dicicangnya. Hak ni nampak kuat sikit. Kalau kita banding dengan orang Islam, khalifah Islam nak pesan kepada anak dia. Ya kata Abdullah bin Zubair ni orang bahaya. Kalau lepas gibet tu akan hancurlah kerajaan kita. Lalu itu jumpa mana bunuh, lepas tu cicir. Jangan dia hidup seolah-olah itu. Nampak hok sikit. Hak anak-anak wifa itu pahamnya di sini. Dalam kitab sejarah Ibnu Katsir. Sejarah Ibnu Katsir, Bidayah wan Nihayah. Cut ramtun, lek cut sinsut. Nama kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Cut ramtun lek cut sinsut. Ruam semua perwasat hak berlaku dalam Islam jok Nabi dia, siapa kok dia, siapa kok sejarah, siapa kok masa iyalah. Tu dia. Gapo? Dia kata dalam pesan ni wasiat hak Muawiyah yang pertama, Hasan bin Ali. Dia kata apa? Hasan bin Ali itu orang doa. Ya Hasan bin Ali itu orang doa. Orang Kufah, orang hak duduk di dalam Suriah lah, orang Kufah tu tak ada hamak Sayyidina Ali. Siapa kok ia tu baik diri tapi tak padolah. Tak ada doli, tak ada orang panggil, tak ada junyung. Tak ada junyung ya kerana ia orang doa. Orang tak hamak ya. Lepas dia duduk, siapa kok ia wasa nak tubik kelik pergi Madinah rumah dia. Tapi kalau Sayyidina Husain nak kelik pergi Madinah, jangan dia kelik. Kerana akan berlaku benda hak tak molek dengan dia kot tengah-tengah jalan. Ada orang nak bunuh dia, ada orang nak ambil dia. Lalu itu kak tua dia hidup dengan kita. Hak ni nampak jangok ni. Nampak masuk dengan Sayyidina Muawiyah nak pesan ke anak dia. Punam nak pesan ke anak dia tentang ahli keluarga Nabi. Sayyidina Husain tu orang tak gerak tu. Orang kapur tak hamak dia, tapi orang kapur tak ada gitu lah dengan dia. Siapa kok dia nak kelik? Tapi kalau dia nak kelik, jangan lepas dia kelik. Pergi dia hidup dengan kita. Kerana dia keluarga Nabi. Lepas tu Sayyidina Muawiyah kasih kepada Nabi, kasih kepada keluarga Nabi. Jangan dia kelik, jaga dia hidup dengan kita. Ambil dia mai hidup dengan kita. Tu dia. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia kecek serupa dengan dalam kitab kita. Dia kata jangan kharu dia kerana dia ahli ibadat. Dia ahli ibadat, jangan kharu dia. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Tapi anak Abu Bakar, Abdul Rahman bin Abi Bakar dalam Ibnu Katsir tak ada sebut. Pahak ni hak molek. Tak ada sebut seolah tak ada cicir lah. Tak ada cicir kata Abdul Rahman ni, wuhi tengok Tina, cak tengok Tina hak jangok-jangok, tak boleh kalau orang Tina jangok-jangok mai kecek gapo dia minta duit dia jubilah lurah. Tu seolah cicir lah kalau sebut dalam Imam Tabari, tapi dalam Imam Ibnu Katsir tak ada sebut. Tu dia. Hak ni dah ustaz kata boleh jadi Imam Tabari orang panggil ambil daripada demo. Ya ambil daripada demo, okey. Demo nak kau bekno apa? Ya ambil, ya ambil. Ya kena ada canjaban dalam kanrap sana. Tapi dalam sana ia kan songta komong tu ada orang punuh belum pada dia. Ni seolah-olah nak ada orang ngaru dah ni. Tapi dalam Imam Ibnu Katsir tak ada sebut Abdul Rahman bin Abu Bakar. Yang keempat, Abdullah bin Zubair. Dia kata Ibnu Katsir hak dalam Imam Tabari hak dalam surat kita suruh bunuh dah. Tak, hak dalam Ibnu Katsir tak ada suruh bunuh. Tak ada suruh bunuh jadi mula-mula. Mula-mula dia kata dalam Imam Ibnu Katsir dia terima kausan tu dia kata adapun Ibnu Zubair. Dia kata adapun Abdullah Ibnu Zubair adalah orang yang liga. Dia kata Ibnu Zubair ni ada orang cerdik, orang panah orang panggil orang liga lah, celiau celak. Ada ความคิดที่หลักแหลม ada จุดยืนที่มั่นคง. Ni orang liga dia panggil.
Kalau yo ya Muawiyah hoyak ko anak Yazid, kalau mu kuasa nak apa orang panggil nak control yo, buat baiklah dengan yo. Kalau mu atau mu tu boleh control Ibnu Zubair, lalu itu mu buat baik dengan yo. Kalau yo buat baik kelik, maka sailah dengan yo. Ni nampak nak jangok ni. Muawiyah pasal ko ada anak yo, Ibnu Zubair tu orang likat tu. Kalau mu nak control yo, mu buat baik dengan yo. Kalau yo buat baik kelik, mu sailah dengan yo. Sailah dengan yo. Terimalah yo, we jadi mekwa ke, we jadi diperiksa ke bekno. Tu dia. Lepas tu dan larilah daripada tumpah darah umat Islam sekadar angka kuasa. Hak ni pesan molek benar. Muawiyah pesan kepada Yazid kata, jangan gaduh nak bunuh orang Islam. Lagi mana tak setuk, tak ada mood pedang sungguh. Tak boleh nak lari sungguh. Hak tu baru boleh. Hak tu baru boleh nak taksim perahan. Jangan tumpah darah orang Islam sekadar mana mu kuasa Yazid. Hak ni riwayat hak duduk dalam Ibnu Katsir. Tanah dah fakta dah. Tanah molek hak tu. Tanah molek. Hak dalam surat kita Imam Tabari. Hak nak suruh pergi molek-molek ialah hak duduk dalam Ibnu Katsir. Yang terakhir Muawiyah meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 60 Hijrah. Muawiyah meninggal dunia. Mati Muawiyah pada tahun 60 Hijrah. Tanah di antara orang panggil Pitu Jabiyah, lepas tu Pitu As-Saghir. Seolah-olah duduk di tengah-tengah Merang Damaskus. Duduk tengah-tengah Merang Dimashq, Damaskus, Damsyik, Hatullah. Duduk tengah Merang lalu dah. Yang mana ketika itu mengikut setengah daripada setengah pendapat beliau berusia sebanyak 77 tahun. Setelah beliau memegang tajuk negara Islam 40 tahun. Ketika ia mati tu pendapat ulama kata ia umur 77. Dan ia jadi orang panggil jadi nakkan merang dalam agama Islam ni, nakkan Islam ni lama 40 tahun. 40 tahun main mana tak? Kau ia jadi khalifah. Kau jadi khalifah ni 20 tahun dah. Pas belum pada ni ia jadi Raja Menteri, ia jadi gubernur di negeri Syam tu 20 tahun dah. Jadi capo jadi 40 tahun. Ia jadi nakkan merang Islam. Okey. Dan latihan tu minta kita pergi baca dah kegiatan berbincang apa nama kita tengok dah. Dan kalau tak faham mana boleh boleh line dalam line ustaz kena ataupun tengok dalam bilik classroom kita kena ataupun nak komen bawah video kita ni pun tak apa. Akhir kalam silah salah mana harap maaf wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.